Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Dalam episod kali ni, aku nak cuba tanam barang-barang harian aku. Dalam episod kali ni, aku nak susun sikit hidup aku. Sebab bini aku macam cuba bagi-bagi hint yang barang aku makin lama makin sepah. So dalam episod kali ni, aku nak buat aku punya essential station. Tapi sebelum aku start buat kerja-kerja DIY tu, aku tahu ramai kat luar sana yang banyak kali minta kat aku episod pasal Zippo. Kalau korang nak tahu, Zippo Manufacturing Company ni, dia start daripada tahun 1932 lagi. Oleh George Blaisdell. Aku rasa pronunciation dia Blaisdell. Aku tak tahu, korang boleh betulkan aku. So macam mana Blaisdell boleh dapat idea untuk buat lighter Zippo ni? Kalau korang nak tahu, lighter Zippo ni di-inspired oleh satu lighter daripada Austria yang dipanggil IMCO. Ni dah lama ni, zaman 1920-an, 30-an ni tu. Masa time tu, Blaisdell tengok kawan dia cuba nyalakan rokok guna IMCO punya lighter ni. Tapi kat situ, dia perasan banyak design flaw pada IMCO punya lighter. Macam contohnya, kau perlukan dua-dua tangan untuk nyalakan satu lighter. Dia rasa benda tu tak praktikal. So, dia come up dengan design dia sendiri based on, dia refer balik kepada lighter IMCO ni untuk keluarkan Zippo. Dia siap buat letak kat sini, kalau korang boleh nampak, ni dipanggil chimney. Function chimney ni adalah untuk tahan angin daripada tiup api tu daripada hilang. Daripada situlah Zippo dapat nama windproof lighter. Sekarang aku nak bagi korang beberapa fun facts pasal Zippo masa Perang Dunia yang Kedua. Macam contohnya pada tahun 1941, Zippo punya production line, dia dedicatekan setiap keluaran Zippo yang ada untuk bagi kepada militeri. Time tu dia tak jual langsung kepada orang awam. Zippo tak pernah ada apa-apa kontrak dengan militeri US sebenarnya. Tapi kebanyakan askar di US, diorang minta untuk ada Zippo ni pada base exchange dengan personnel exchange. Base exchange adalah kedai yang menjual barang-barang untuk askar, macam contohnya senapang, pistol apa semua untuk United States punya army. Dalam kedai tu korang boleh nampak ada Zippo ni sebab kebanyakan askar US minta nak ada Zippo ni dalam kedai tu. Diorang selalu hilang ataupun terjatuh, tercicir ke apa, so diorang selalu nak kena ganti baru Zippo ni. Masa time Zippo awal-awal keluarkan lighter, diorang buat lighter diorang ni menggunakan brass. Tapi masa start Perang Dunia yang Kedua, ekonomi tak berapa cun, diorang ada metal shortage, diorang tak cukup besi untuk buat Zippo. So diorang terpaksa ubah finishing diorang pada Zippo ni pada zaman tu. Sebab tu kalau korang tengok harga Zippo yang vintage-vintage ni semua, ada cerita di sebalik dia, sebab tu dia mahal. Kalau korang boleh jumpa lighter Zippo ni daripada zaman perang kat Vietnam tu, korang akan perasan yang harga dia boleh cecah daripada $150 hingga ke $500. Macam aku cakap kat korang tadi, Zippo bagi lifetime warranty untuk produk dia ni. Sebab tu pada tahun 2010, Zippo tersenarai dalam list top 100 best gadget of all time oleh Times Magazine. Sebab kalau korang tengok pada construction Zippo ni, dari dulu sampai sekarang, design dia sama je. Inilah salah satu contoh produk yang timeless, sampai bila-bila dia boleh jual. Andai kata kalau korang ada Zippo vintage yang korang nak identify Zippo ni datang daripada zaman bila, ada cara kat sini. Cara dia, korang tengok pada bontot Zippo ni, logo Zippo ni, kalau korang tengok lighter keluaran daripada 1930-an sampai ke 50-an, logo Zippo ni adalah menggunakan block letters, maknanya dia stamp kat situ. And then 1950s to 1980s, diorang start readjust, cantikkan balik logo Zippo bawah ni. And then kalau korang nak tengok yang baru-baru latestnya, contohnya daripada tahun 1980-an sampai ke sekarang, logo Zippo ni ada api dekat air. Itu cara kita nak tahu Zippo ni datang daripada zaman bila. Sebab tak silap aku, dah 3 kali dia tukar logo Zippo bawah ni. And kalau korang nak tahu batch mana Zippo korang ni diproducekan oleh kilang, dekat bawah bontot Zippo ni korang boleh nampak ada huruf. Ada A, B, C, D, E, F. And then belah kanan dia ada nombor. Ada 20, 16, 17. Okey, cara nak baca benda ni kat bawah ni, huruf tu mewakili bulan. Maknanya A untuk January, B untuk February, C untuk March, D untuk April dan seterusnya lah. And nombor belah kanan dia tu mewakili tahun yang dia dikeluarkan. Macam contohnya kat sini, aku punya yang warna brass ni, dia daripada tahun 2016 sebab dia tulis 16 kat situ. Aku suka Zippo sebab macam aku cakap tadi, durability dia, aku suka ada benda yang tahan lama. Aku suka benda yang tahan lasak. Tapi aku hanya ada 2 je Zippo ni dalam favourite colour aku. Macam contohnya satu, brass ni. Macam korang perasan cincin aku pun brass. Aku memang suka barang yang brass.
So bagi aku wajib untuk aku ada Zippo brass. And then lagi satu adalah matte black. Aku plan nak cari lagi satu warna silver yang simple. Tapi itu nanti, bukan priority lagi untuk aku. Banyak benda korang boleh buat, banyak trik korang boleh buat dengan Zippo ni. Tapi aku tak pernah actually belajar apa-apa trik. Sebab bagi aku, janji aku boleh buka Zippo ni sebelah tangan, nyalakan dia, dah cukup bagus lah. Sebab imagine kalau tiba-tiba ada awek nak isap rokok, tak ada lighter, minta kat korang, korang buka Zippo ni dua tangan, bagi kat dia. Lopek tu. Okay, aku nak bagi tips untuk pengguna Zippo kat luar sana. Aku tahu, oh tak ada. Alah. Antara masalah-masalah yang aku hadapi dengan Zippo ni, macam contohnya satu, batu dia selalu habis tak kena timing. Kadang-kadang bila time aku betul-betul memerlukan, time tu lah batu dia habis. So tips dia kat sini, korang boleh simpan satu batu dekat bawah ni, kat tempat mana korang isi minyak ni. Simpan satu batu kat situ in case of emergency. Kalau minyak tu aku tak boleh nak tolong, korang kena beli ada kanister kecil yang boleh simpan minyak Zippo dalam tu. Okay, so tu aku simpan Zippo. Sekarang ni jom aku bawa korang, kita try buat aku punya essential station. Sebab aku nak cuba susun barang-barang aku, so that bila aku nak keluar rumah, kat tepi pintu tu aku pilih barang apa aku nak bawa. Tu idea dia. Macam mana aku nak buat tu aku tak plan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah anda 3? Tidak, anda 5. Ni aku nak bagi tips dekat orang yang konon-konon nak start DIY. Kalau korang nak start buat kerja kayu, ada dua jenis gergaji yang korang akan tengok. Satu jigsaw macam ni, satu lagi circular saw. Aku masa nak cari gergaji, aku contemplate between nak dapatkan circular saw ataupun jigsaw. Tapi kalau korang tengok logik dia kat sini, circular saw hanya boleh potong kayu straight. Kalau jigsaw, dia boleh straight and dia boleh bengkok-bengkok. Dia boleh belok-belok. So aku rasa ni adalah investment yang penting kalau korang nak start bertukang. Dora 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 Baman, bismillah kan jaga? Ya. Dak Nike. Nike vintage ni. Vintage. Kasut ni
Aku perasan dia berlipat teruk kat sini. Oh, Ni. Nampak tak? Bila aku lipat dia jadi macam tu. Nampak? Kan? So aku dapat rasakan dah lah belah kiri lagi teruk sekarang ni daripada belah kanan. Belah kanan macam tak ada apa kan? Belah kiri. Mampus! Woo! Pakcik malah Itu besar lah. tu tak apa, kau boleh fire sikit-sikit. Ya. Yeah. In the zone. Okay, aku rasa sampai sini je aku punya episod DIY yang aku nak tunjuk kat korang. Sebab aku layan benda ni dah 2 hari. Dah 2 hari aku hadap, duk korek. Tapi hakikatnya masih banyak lagi adjustment yang aku kena buat. Sebab ada yang aku terkorek lebih. So nanti next episode nanti mungkin aku akan update sikit-sikit. Sebab aku masih kena gosok bagi dia licin sikit, bagi cantik finishing dia. And aku siap dah reserve untuk barang-barang yang aku mungkin akan tambah in the future. For example, kat sini aku ada Leatherman warna hitam satu. In the future aku akan tambah Leatherman warna silver satu. And aku nak tambah 2 lagi Zippo dalam collection aku. Satu lagi warna silver and satu lagi aku nak something yang ada engraving. Kat sini kalau korang boleh nampak semua barang-barang aku, dia punya tema dia sama ada dia hitam, brass ataupun silver. 3 benda tu je yang aku nak berada kat atas board ni sekarang. So nanti next episode nanti aku update apa cerita dengan aku punya essential station aku ni. Sekarang ni aku nak bawa korang sembang jam Casio pula. Sebab aku rasa mesti ramai perasan yang jam aku semua Casio. Jom. Dalam episod-episod yang sebelum ni, kalau korang ingat aku tak baca komen, aku sebenarnya baca. Macam contohnya, ramai yang minta aku untuk buat episod aku sembang pasal jam. Aku nak buat, masalahnya kat sini, aku bukan mamat jam sangat sebenarnya. Sebab kalau korang boleh nampak kat sini, semua jam aku adalah jam Casio. Tapi aku ada sebab aku kenapa aku pakai jam Casio. Macam biasa, aku start sembang history dulu sikit-sikit. Apa yang aku tahu, apa yang aku dapat daripada internet. Macam contohnya, kalau korang nak tahu, nama asal company ni bukan Casio. Nama dia nama Jepun yang panjang. Sabar jap. Nama dia Casio Keisanki Kabushiki Gaisha. Company dia difounded oleh Tadao Casio. Nama dia Casio dengan K. Dia start kerja, bidang kerja dia ni dengan jadi seorang lay worker. Kalau korang tengok, kat sini ada mesin lay satu. So dia banyak lay besi. And then dia build up diri dia sampai satu point dia buat benda-benda yang sangat precise. Dari situlah dia jadi inventor dan creator untuk macam-macam benda. Okay, so korang rasa apa produk pertama yang Casio keluarkan? Kalau korang ingat produk elektronik, salah, korang salah. First produk yang Casio keluarkan adalah Yubiwa Pipe. Pipe ni korang boleh pakai macam cincin. Ni pipe isap rokok Korang boleh pakai macam cincin kat jari korang. Dekat satu hujung dia pegang rokok, kat satu hujung lagi korang boleh isap. Idea dia kat sini adalah untuk improve productivity. Zaman tu adalah zaman aku rasa semua orang isap rokok. And kau boleh isap rokok kat mana-mana. Dalam kapal terbang, dalam bangunan, tak ada orang akan marah kau. Sebab basically semua orang isap rokok. So, even time bekerja pun ada orang yang nak isap rokok sambil bekerja. So, benda ni improve productivity yang kau boleh bakar, kau boleh biar sambil kau boleh buat kerja. And korang kena faham zaman tu, rokok dibuat tak ada filter. So, dia dari hujung sampai hujung dia tembakau. Benda tu membolehkan kau untuk isap rokok tu sampai habis, sampai ke hujung tembakau. So, saving lah kat situ kan. Of course lah orang Jepun suka. So, bila dia dah settle jual pipe dia tu, dia gunakan duit dia tu untuk buat satu kalkulator. Dia panggil ada abang adik beradik dia yang lain lah.
untuk form satu grup buat research untuk keluarkan satu kalkulator. Diorang berjaya komersialkan kalkulator pertama yang diorang buat tu pada tahun 1957. Itu adalah tahun yang sama yang diorang tukar nama diorang kepada Casio Computers Company Limited. Masa zaman tu produk dia ni memang super revolutionary lah. Sebab dia game changer untuk banyak benda. Masa zaman tu kalkulator tu mampu, of course lah, dia untuk zaman sekarang dia simple, tambah, tolak, bahagi, darab. Tapi pada zaman tu dia mampu buat 4 benda tu hingga ke 14 digit. So diorang punya Casio 14A ni, diorang time tu diorang jual dengan harga 18,000 duit kita zaman tu. Aku rasa interesting sebab kalkulator pun adalah salah satu daily essential aku, cuma aku tak bawa dia dalam poket. Aku sentiasa biarkan dia dalam bag, and kalkulator yang aku ada dalam bag tu pun adalah kalkulator Casio juga. So tu start dia, Casio buat kalkulator dulu. And then along the years dia start keluarkan music instrument, dia start keluarkan macam-macam barang lain lah. Termasuklah yang tak berapa famous sangat adalah kamera. Diorang ada juga keluarkan kamera, cuma tak berapa nak gempak sangat. So tu aku sembang Casio in general. Sebab aku cuba nak bagi tahu korang yang dia start dengan buat benda bodoh, lepas tu diorang buat kalkulator yang gempak mampus, and sekarang diorang basically dominate dunia electronics lah. Sebab tu aku suka jam-jam diorang. Tapi kalau korang tengok pada jam Casio, yang paling famous adalah G-Shock. Oh, G-Shock. Sorry. Yang paling famous adalah G-Shock. So idea untuk diorang buat G-Shock ni datang daripada designer diorang yang bernama Kiko Ibe. Kiko Ibe ni dia designer untuk Casio pada zaman tu. Cerita dia, si Ibe ni dia terpecahkan jam poket yang bapak dia bagi time tu. So time tu dia sedar jam ni adalah something yang fragile, yang mudah pecah. So mission dia kat sini adalah untuk create satu jam yang mampu tahan impact. Masa Casio buat research untuk jam G-Shock ni, diorang pegangkan konsep triple 10 kat sini. Apa tu triple 10? First kali jam ni mesti mampu tahan balingan daripada 10 meter ke atas. Second, dia mesti mampu direndam dalam air dengan pressure 10 bar. Dan yang ketiga, dia mesti tahan bateri dia selama 10 tahun. Itulah konsep yang diorang pegangkan masa diorang nak buat G-Shock ni. Okay, G dalam G-Shock tu kalau korang nak tahu, dia bermaksud gravitational shock. Kalau korang perasan, kebanyakan design G-Shock ni adalah jenis chronograph. Apa tu chronograph kat sini? Maknanya korang ada jam biasa korang, and dalam masa yang sama korang boleh ada stopwatch kat belakang tu. So masa diorang tengah in production untuk buat G-Shock ni, macam aku cakap tadi, Kiko Ibe tu, dia gather satu team yang dipanggil Team Tough untuk buat production untuk G-Shock ni, untuk buat research untuk G-Shock ni. So diorang dah keluarkan lebih daripada 200 prototype untuk G-Shock, and semua tu tak sampai expectation Kiko Ibe ni. Dan tiba-tiba satu hari, Kiko Ibe ni dapat idea. Idea dia datang daripada bola getah. Sebab bola getah tu bila dibaling, dia melantun, tapi benda kat dalam bola getah tu masih lagi selamat. So dia nak gunakan konsep ni untuk jam G-Shock dia. Dengan konsep fizik tu, dia terus buat jam G-Shock dia ni, and dia keluarkan the first G-Shock, iaitu DW5000C. DW5000C ni dia keluarkan pada tahun 1983, 2 tahun lepas tim G-Shock tu ditubuhkan. Tapi pada zaman 1983 yang G-Shock keluarkan, yang Casio keluarkan G-Shock tu, dia punya sales tak booming sangat. Orang tak berapa boleh terima sebab bagi dia orang rupa G-Shock ni adalah sesuatu yang baru. Korang kena ingat, tahun 80-an orang lebih suka pakai jam yang simple-simple. So masa time tu Casio dah sedar yang walaupun dia orang buat produk gempak macam mana pun, dia kena cari cara untuk marketkan, untuk buat marketing untuk jam ni. So idea dia orang bagi jam ni untuk dijadikan sebagai hockey puck atau bola hoki, ice hockey. Dia orang buat satu komersial kat TV yang tunjuk jam ni ada kat sini, and ada satu player hoki bantai dia masuk gol. Sebabkan iklan tu, jam G-Shock terus booming. Sebab orang start percaya pada durability dia, yang sebenarnya jam G-Shock ni kalau kau baling sekali pun, dia selamat. Tapi untuk aku tak berapa setuju sangat dengan G-Shock. Sebab aku tak berapa suka G-Shock. Kalau korang tengok, aku tak banyak jam G-Shock. Ini adalah satu-satunya G-Shock yang aku ada, and ini pun orang bagi, aku tak beli. Aku lebih suka jam Casio yang klasik, yang minimal. Aku lebih suka jam Casio yang minimal, yang nampak kemas, hitam, simple dan nipis. Aku tak suka G-Shock ni hanya sebab pada dia tebal. Aku rasa dia terlalu besar, nampak gah sangat nak tunjuk kat orang. Aku suka benda yang simple. And the best thing pasal jam Casio, aku rasa diorang tahan gila babi. Tak perlu pakai sampai G-Shock. Sebab aku ni bukannya kontraktor ke apa, aku tak buat kerja berat. So aku tak perlukan benda yang tahan lasak sampai macam tu. Jam Casio biasa ni dah cukup untuk aku.
Cuma aku nak beberapa jam lain-lain untuk occasion yang lain-lain. Macam contohnya kat sini, aku ada yang kemas sikit untuk pergi dating dengan bini aku. Dia nampak eksklusif. And kalau korang nak tahu, aku sebenarnya lebih suka jam analog daripada digital. Tapi aku faham jam digital banyak function dia. Kau ada stopwatch, kau ada alarm, kau ada macam-macam. Sekarang ni target aku untuk jam seterusnya yang aku nak cari, aku nak dia mesti ada altimeter and dia kena ada kompas. Aku faham benda tu ada dalam phone kita, tapi aku nak benda tu ada pada jam aku. And korang boleh suggest kat aku apa korang nak aku sembang. Maybe produk ke barang yang aku pakai daily, apa yang ada dalam poket aku, ataupun korang nak aku kembali ke review kereta. Sebab sekarang ni aku ada beberapa kereta yang interesting untuk aku review. So, komen kat bawah. Ciao.